Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi ya saudara pengenal kepada majlis ini, yang memberikan pengenalan kepada majlis, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Farid daripada Waqaf Pahang, Ustaz Fariduddin bersama-sama yang dapat hadir, yang orang yang ke tepi ke tengah mengelolakan majlis ini daripada yang pertama dan ini yang kedua, yang ketiga, alhamdulillah. Dan tak lupa juga kepada teman-teman sahabat-sahabat dari mana-mana juga tuan-tuan datang, sama ada yang di tempatan, sama ada yang daripada luar, daripada Masjid Al-Muhajirin, kampung Lubuk Kawah. Ada kampung ke tak ada kampung? Kampung Lubuk Kawah, Masjid Al-Muhajirin, Temerloh Pahang. Alhamdulillah. So, saudara, sebagaimana yang Al-Fadhil Ustaz Farid menyebutkan tadi, kita dalam rangka untuk menjelajah Pahang, untuk memberi penerangan yang pertama mengenai Waqaf Pahang. Sebagaimana disebut, baru 2 tahun ditubuhkan, yang akan menjadi satu corporation, yang akan menjadi satu perbadanan. Dan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sokongan di teman-teman Lubuk Kawah ini, agaknya 10 atau 15 tahun daripada sekarang ini, inilah satu-satunya nanti yang merupakan agensi, yang merupakan alat, yang merupakan instrumen, yang merupakan vehicle, yang merupakan keinderaan untuk membawa umat Islam ke satu tahap, iaitu mercu kejayaan dalam hidup mereka, insya-Allah. Saudara-saudara dalam dunia ni di mana-mana, kalau tuan-tuan pergi ke Kahirah misalnya, pergi ke Mesir, wakaf ini sudah beribu tahun. Bukan saja mereka buat, bukan saja mereka bincang, tapi sudah menyelinap masuk. Bukan saja agensi kerajaan dan swasta dan sebagainya. Misalnya Universiti Al-Azhar itu asasnya sampai sekarang pun masih lagi operasinya atas nama wakaf. Siapa-siapa yang dulu yang tuan-tuan, kalau anak-anak kita pergi Azhar, kita hanya menyediakan tiket kapal terbang saja. Di sana semuanya disupport, semuanya tuan-tuan dan puan dibiayai oleh wakaf di Mesir. Dan dalam pelajar kita bukan saja hanya menyediakan tiket kapal terbang saja. Di sana mereka dapat lagi stipend, dipanggil bulanan-bulanan yang diberikan oleh kerajaan dalam bentuk wakaf kepada pelajar itu. Sekarang ni dalam dunia ni, antara yang ke depan sekali tentang wakaf ni ialah Turki sekarang ni. Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan, contoh-contoh satu institusi wakaf di Turki, namanya Wakaf Sulaimaniyah. Wakaf Sulaimaniyah nama dia. Wakaf Sulaimaniyah ni tuan-tuan sedang menaja dan telah menaja beberapa tahun, puluh-puluh tahun dah, menaja 10,000 mahatahfiz seluruh dunia. 10,000, bukan 1,000 Ustaz, bukan 5,000, 10,000. Dan mahatahfiz itu bukan saja dalam negara-negara yang Islam, negara yang bukan Islam. Di Jerman ada ratusan mahatahfiz, di Belgium ada puluhan mahatahfiz, di France, di Perancis puluhan mahatahfiz, seluruh dunia. Termasuklah di Afrika, di Latin Amerika, di Amerika, di Australia, di Kanada. 10,000
Saya nak bagi tahu, anak saya terlibat di dalamnya. Anak saya sekarang ni sedang mengikuti program setelah dia hafaz Al-Quran, dia buat ta'lim, dia buat alim di Turki. Saya hanya menyediakan tiket kapal terbang aja. Yang lain semua dia dibiayai. Anak saya baju sejuk je pun ada 3 jenis baju sejuk. 3 jenis. Kita nak beli 1 pun tak mampu kita. Dia bagi 3, yang baru, bukan yang lama-lama. Seluar, baju musim bunga, musim panas, semuanya diberi oleh mereka. Baju cantik-cantik, kot tu, blazer kot ni, bukan beli dekat-dekat kaki lima ni. Bukan beli yang usang-usang tu, tidak. Yang baru ditempah melalui tailor-tailor, orang-orang yang tukang pembikin kot yang terkenal di Turki, dipakaikan kepada budak-budak ini. Dan tempat kediaman mereka, hotel macam hotel 3 star. 3 star hotel, Ustaz. Saya dah pergi tengok tuan-tuan dan puan, macam mana tengok dia punya hostel, tengok bangunan dia, tengok kelengkapan dia, tengok kebersihan dia. Tak ada mahtafiz kita di Malaysia, termasuk yang government sponsor mahtafiz sebersih, sehebat yang saya dah tengok, yang dikeluarkan oleh Yayasan Sulaimaniyah, yang government MTS, Mahtafiz Sulaimaniyah. Dan dia ada tuan-tuan, dia ada makanan segera macam McDonald tu, satu Turki tu. Dia ada dia punya outlet McDonald's, macam McDonald tu. Dia ada hospital dia sendiri. Hospital besar hospital dia. Di mana-mana ada pelajar-pelajar, tempat-tempat utama pelajar-pelajar. Di seluruh Turki tu ada saja hospital mereka. Dia ada doktor-doktor mereka. Dia ada pakar-pakar mereka, pakar ekonomi mereka, pakar pembangunan mereka, pakar perubatan mereka, pakar kesihatan mereka, pakar perniagaan mereka. Wakaf, semuanya atas nama wakaf. Dan kita mengharapkan tuan-tuan, di Malaysia akan berlaku begitu dan akan berlaku begitu. Kemungkinannya akan yang berlaku itu dimulai daripada Pahang ni. Dan walaupun Pahang ni lebih muda daripada Selangor, Selangor ada Perbadanan Wakaf Selangor. Namanya Perbadanan Wakaf Selangor, yang sudah diperbadankan sejak hampir 6 tahun yang lalu. Sekarang di Pahang pun akan diperbadankan 2 tahun lagi, agaknya beberapa sudah. Rasanya tuan-tuan dia punya apa sudah ada. Legislation dia sudah ada. Tuan-tuan, sudah diluluskan pun, hanya tinggal nak memasyurkan saja. Hanya untuk mendeklamasikan saja apa dia Wakaf Pahang. Sebab itulah antaranya tuan-tuan dan puan, kerja-kerja awalnya Ustaz Farid terlibat, kita punya bos terlibat, Datuk Halidan pun terlibat, Ustaz Fariduddin pun terlibat, dan teman-teman yang lain terlibat, termasuk saya daripada Yayasan Husnul Khatimah pun terlibat. Saudara-saudara, kenapa saya terlibat? Saya terlibat tuan-tuan diundang oleh mereka. Sebab saya, tuan-tuan, diminta untuk membangun dan mengisi program namanya Mutawali. 9 tanah, 7 ekar. 7 ekar tanah yang diwakaf. Tadi petang Ustaz, saya makan di tempat apa ni? Apa nama? Apa nama? Ya. Toki, bukan Toki, Tokci. Tokci. Kalau Toki kat sana, kat Bentong sana, Toki. Ini Tokci, lemang Tokci. Saya makan lemang Tokci tadi bersama dengan orang yang mewakafkan tanah 7 ekar tepi jalan. Nilai 1 ekar dikatakan RM150,000. 7 ekar tuan-tuan kalikan berapa? Mereka sanggup hilang sementara, tapi mereka yakin di surga nanti disediakan mahligai-mahligai kepada mereka. Jadi 7 ekar tanah diserahkan, sudah diserahkan kepada wakaf. Dan sekarang ini tanah itu atas nama, dalam geran nama mereka dua-dua orang, suami isteri itu tak ada dah. Dalam geran nama pemiliknya sekarang ialah Majlis Agama Islam Pahang. Majlis Agama Islam Pahang. Dan bersama dengan Wakaf Pahang, saudara-saudara, melantik kami insya-Allah menjadi mutawali namanya. Mutawali, pihak yang akan membangun, pihak yang akan mengurus, pihak yang akan mentadbir, dan pihak yang akan mengisi program-program untuk kejayaan, untuk pembangunan kepada, namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah di Kampung Lebu. Bukan Labu, bukan Lembu. Kampung Lebu, Mukim Mempaga, Bentong, Pahang Darul Ma'bah. Sekarang ni, kalau tuan-tuan misalnya ada anak ke Kuala Lumpur ke, yang ada saudara di Kelantan, nak pergi lalu ke Gua Musang, mesti lalu tanah ni tepi jalan tuan-tuan. Sekarang sedang dibangunkan
kerja-kerja tanah sedang dibuat, holding pun sedang dibuat, insya-Allah. Dan kita menjangkakan dalam bulan Januari Februari nanti pecah tanah akan dibuat. Pecah tanah akan dibuat. Seluruh pembangunan tu dia punya fasa yang pertama saja 13 juta ringgit. Dengan masjidnya berharga 3.8 juta ringgit. Masjid saja 3.8 juta ringgit. Akhirnya nanti ada 350 orang yang duduk di sana. Duduk di sana, ada yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang mati di sana. Pasal apa mereka datang ke sana? Mereka datang ke sana untuk belajar. Mereka datang ke sana untuk mengaji. Mereka datang ke sana untuk mendapatkan ilmu fardu ain. Mereka duduk di sana untuk mendapatkan ilmu Al-Quran. Mereka duduk di sana untuk mendapatkan ilmu hadis. Mereka duduk di sana untuk bertahajud setiap malam. Siapa yang datang ke sana, tuan-tuan dan puan, 4:45 pagi mesti tiap-tiap orang bangun. Mesti sembahyang di masjid. Tiap-tiap waktu mesti sembahyang di masjid. Dan tiap-tiap hari mesti bangun 4:45 pagi. Tahajud, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir. Sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, witir. Kalau dia tinggal, tuan-tuan, dia tak bergerak daripada kampung dia kat Lubuk Kawah ni, bolehkah kita satu hari atau satu minggu 7 hari bertahajud? Di masjid ke, di rumah ke? Bolehkah kita 30 hari 1 bulan bertahajud, tak tinggal tahajud? Boleh tak kita 365 hari tak tinggal tahajudnya, tuan-tuan? Boleh tak kita sembahyang jemaah berjemaah, tuan-tuan, 1 hari 5 waktu di masjid ini, Masjid Al-Muhajirin ini, 1 hari 5 waktu tak tinggal? Yang pencen pun dah ramai kat sini saya rasa. Saya tengok rata-ratanya, tuan-tuan, ya, walaupun tuan-tuan lebih muda daripada saya, tapi saya nampak ada orang yang sudah pencen kat sini. Tapi dalam pencennya kita itu, tuan-tuan, dapat tak kita 1 hari 5 waktu dekat sini? 1 minggu 35 waktu dekat sini. 1 bulan 150 waktu dekat sini, tuan-tuan dan puan. Dapatkah kita buat? Itu satu. Tahajud, macam mana tahajud? Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan dan puan, dalam hijrah dia daripada Makkah ke Madinah, sampai di bumi Madinah, Nabi masih berada di atas kenderaannya, atas untanya, atau ada riwayat kata atas untanya. Nabi bagi tahu orang Makkah, orang-orang Makkah yang berhijrah dengan orang Madinah, namanya orang Ansar, orang Muhajirin bergabung di sana. Nabi masih di atas unta, ada riwayat kata atas kuda. Nabi bagi tahu mereka. Kaki Nabi tak pijak lagi bumi Yasrib, bumi Madinah tu tak pijak lagi. Masih lagi di atas unta, duduk di perbatasan Madinah di sana, memandang orang Muhajirin, memandang orang Ansar. Apa Nabi kata? Ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hendaklah kamu bangun malam bersembahyang malam. Hendaklah kamu bangun malam bertahajud setiap malam. Dalam keadaan manusia lain sedang tidur, bangun. Dalam keadaan manusia lain sedang tidur. Apa Nabi kata? Tadkhulul jannata bisalam. Mereka yang mengerjakan bangun malam bertahajud, bangun malam melakukan qiyamul lail, yang menunggu mereka ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Masukkah ke dalam syurga dengan penuh kesejahteraan? Saudara, inilah tempatnya. Tempatnya di Kampung Lebu, Mukim Mempaga, Bentong, Paham Darul Makmur. Besok bila dah siap, dah sebenarnya 350 orang, tuan-tuan. 350 orang akan duduk di situ. Dan saudara-saudara, insya-Allah mereka duduk, semuanya projeknya berjalan atas nama wakaf. Tanahnya wakaf, pembangunannya wakaf, tuan-tuan dan puan, agar orang-orang yang membantu kita pun wakaf. Semuanya dijalankan atas prinsip wakaf. Dan kita nak cuba, tuan-tuan dan puan, insya-Allah satu institusi dalam Islam yang sangat hebat, yang di Malaysia belum lagi. It doesn't catch the fire as yet, dia kata. Dia tidak belum menyenggak api lagi di Malaysia. Baru nak mula di Malaysia ini. Secara rasmi baru nak mula, secara institusi baru nak mula, secara berstruktur baru nak mula. Alhamdulillah. Doakan tuan-tuan, wakaf Pahang ni. Doakan wakaf Pahang ni akan menjadi peneraju, bukan saja Anjung, Komplek Anjung Surul Khatimah. Saya tengok tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dia punya dalam dia punya website-nya, tuan-tuan tengok dalam portalnya, ada beberapa, tuan-tuan, ditunjukkan nanti projek-projek yang sedang berjalan, yang akan berjalan, yang sedang berjalan, yang telah berjalan. Alhamdulillah. Mari kita bagi, tuan-tuan dan puan. Kalau wakaf faham saja berjalan, tuan-tuan, Ustaz Farid berjalan, Fariduddin berjalan saja macam itu tanpa sokongan daripada tuan-tuan, tak jadi. Semuanya kena menyokong. Tadi dikata, tuan-tuan, apa bezanya zakat, apa bezanya tentang wakaf, apa bezanya tentang infak dan sebagainya.
Saudara-saudara, semuanya tu, semua dalam lingkungan, tuan-tuan, dia punya besar payungnya tuan-tuan dan puan, ialah sedekah. Payungnya itu sedekah. Besar payungnya sedekah. Di bawah sedekah tu macam-macam jenama. Ada wakaf. Di bawah sedekah tu nama tu bermacam-macam, tuan-tuan. Ada yang infak, ada yang sedekah, ada yang zakat, berbagai-bagai, tuan-tuan. Tapi apa yang kita promosi sekarang ini ialah wakaf. Wakaf ni, tuan-tuan dan puan, ialah sesuatu yang kita lakukan, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, bila kita melakukan sesuatu, bila harta kita wakafkan, duit kita wakafkan, bulan-bulanan namanya wakaf tunai kita wakafkan, semata-mata adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tanah kita wakafkan, milik Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, kerajaan mana pun apapun yang akan memerintah, manusia mana pun yang akan memerintah, tuan-tuan, golongan mana pun yang akan memerintah, satu benda yang mereka tidak boleh ubah, namanya ialah wakaf, harta wakaf. Mereka tak boleh ubah. Yang lain mereka boleh ubah. Tanah Rizal Melayu pun mereka boleh curi-curi, boleh berubah, tuan-tuan dan puan dia. Tetapi wakaf dia terus kepada Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, tuan-tuan. Dan dia mesti, insya-Allah, melalui proses itu. Tapi tak mungkin sebab dia, tuan-tuan dan puan, diadun, dia disokong oleh legislation, disokong oleh peraturan undang-undang yang diluluskan oleh kerajaan negeri masing-masing. Dan sebagaimana yang kita tahu bahawa agama adalah di bawah state, di bawah negeri-negeri, dan terus di bawah tuanku sultan masing-masing, tuan-tuan dan puan. Sebab itu insya-Allah lah, ada orang menanyakan selamat ke tak selamat. Ada orang menanyakan macam mana caranya, kalau kita wakaf ni sampai bila boleh wakaf, sampai bila terbatalnya wakaf, apa yang membatalkan wakaf? Tak ada, tuan-tuan dan puan. Yang membatalkan wakaf satu saja, mati dia tak batal lagi wakaf, tuan-tuan. Mati bapaknya, tinggal anaknya, mati anaknya, cucunya, mati cucunya, cicitnya, wakaf masih berjalan lagi, tuan-tuan dan puan. Dia tak ada. Sebab itu kita harap sangatlah, tuan-tuan dan puan, ya. Satu instrumen ini, satu instrumen dalam Islam ni. Mari kita hidupkan instrumen ini. Dan tuan-tuan dan puan, ini adalah merupakan satu jihad. Tuan-tuan dan puan-puan, hidupkan satu instrumen, satu institusi macam ini. Ini adalah jihad, tuan-tuan. Jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jihad memertabatkan agama Allah. Jihad menjunjung agama Allah. Jihad meletakkan agama Allah ke mercunya. Jihad meletakkan agama Allah ke persadanya. Antaranya ialah instrumennya ialah wakaf. Masinerinya ialah wakaf. Vehicle-nya adalah wakaf. Dan kita harap, tuan-tuan dan puan, insya-Allah teman-teman di Lubuk Wakaf ni, di Lubuk Kawah ini, kita harap insya-Allah lah, tuan-tuan, ya. Kalau dapat malam ni, tuan-tuan, kita ada borang-borang semua ni, ya. Tuan-tuan isilah, tuan-tuan, sebagai tanda bermercu, tanda kehadiran kita. Sama ada, tuan-tuan, hari yang ke-60 tahun, hari yang ke-70 tahun, tuan-tuan, ada malam ni, kita nak catat satu sejarah malam ni. Apa sejarahnya? Sejarahnya kita adalah pewakaf-pewakaf. Apa kita nak buat? Wakaf tunai kita nak buat, tuan-tuan. Kalau boleh-boleh cantik-cantiknya RM100 malam ni, tuan-tuan. RM100. Tuan-tuan pergi makan, mana-mana tuan-tuan makan, ikan patin yang paling mahal sekali apa? Patin buah ke patin apa? Patin apa? Patin bangau. Patin apa? Patin apa? Patin muncung. Muncung ke muncung? Muncung, patin muncung. Ada orang kata, tuan, makan patin dekat sini, tuan, 4 orang, tuan, RM1,000. RM1,000, tuan-tuan dan puan. Kita nak bagi malam ni RM50 saja, tuan-tuan. Wakaf. Wakaf untuk diri kita, wakaf untuk mak kita, niatkan untuk ayah kita yang telah pergi, niatkan untuk abang yang sakit agar disembuhkan penyakitnya dengan wakaf yang kita beri, niatkan kepada cucu cicit kita nanti yang belajar, insya-Allah Allah terangkan hatinya, terangkan jiwanya, terangkan hatinya untuk jadi pelajar-pelajar cemerlang dengan suluhan daripada cahaya wakaf yang kita wakafkan ini. Nah, ini kita kena buat, tuan-tuan. Perempuan malam ni, perempuan isi borang RM50, RM50. Kalau RM5, tuan-tuan, tuan-tuan punya Benson and Hedges RM19.70. Ustaz, Benson and Hedges 20 batang RM19.70, Ustaz. Bayang. Ada teman kata saya, tuan-tuan, saya bersyarah di Maran baru ni, dia kata dihisap 2 bungkus. RM19.70 kali 2 bungkus berapa, tuan-tuan? Berapa harga dia? RM39. RM39, tuan-tuan, satu hari. Malam ni nak keluar RM50 sepanjang hidup. 60 tahun baru sekali nak keluar, tuan-tuan. Baru sekali nak keluar. Tuan-tuan fikirlah, tuan-tuan. Sebab itu saya nak bacakan
Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. An-Nabi Barzal Islami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazulu qadama 'abdi yawm al-qiyamah hatta yusala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina katasabaka aina tasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Dari Abu Barzah Al-Islami berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang umurnya. Yang pertama umurnya, tuan-tuan. Sehingga ia ditanya tentang umurnya. Malam ini umur kamu umur yang ke-61. Aku tengok dalam buku catatan malaikat-malaikat aku, engkau tak pernah mengeluarkan dalam bentuk wakaf, dalam bentuk zakat, dalam bentuk apapun. Engkau tak pernah mengeluarkan lebih daripada RM1. Malam ni kau nak keluarkan RM50. Alhamdulillah tercatat, tuan-tuan dan puan. Apa dia kata? Sehingga ia ditanya tentang umurnya yang pertama. Kemana dihabiskan umurnya? Kemana dihabiskan umurnya? Nanti saya ulas, tuan-tuan dan puan. Nombor dua, tentang ilmunya. Apa yang telah dilakukan dengan ilmu itu. Kemudian nombor ketiga, tentang hartanya. Dan tentang harta jadi dua perkara. Dari mana-mana dia dapat harta itu dan macam mana dia membelanjakannya. Pun kita akan ulas nanti. Dari mana mereka dapat dan bagaimana dia belanjakannya. Nanti kejap lagi isyak, lepas isyak macam mana? Isyak kita bagi tahu saya macam mana, tuan? Isyak biasa, amalan biasa macam mana? Terus saja. Terus. Malam ni sampai pukul apa? Terpulang. Terpulang nampaknya kena ada patil muncung lah ni. Okey. Tentang hartanya. Tentang hartanya. Yang ini saya nak stres. Tentang hartanya. Dari mana dia berolehi dan dimadikan mana dia belanjakan. Saudara pencen ke, saudara sebagai penulis getah ke, saudara sebagai petani ke, saudara sebagai nelayan sungai ke, sebagai saya orang yang apa namanya tempat kita sangkor yang sudah ada sangkor ke dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan akan mendapati pendapatan. Tuan-tuan akan dapat pendapatan. Pencen ada pendapatan, yang kerja sekarang ada pendapatan. Pendapatan namanya gaji, pendapatan namanya allowance, pendapatan namanya claim, pendapatan namanya gratuity, macam-macam bentuk pendapatan itu. Persoalannya macam mana kita dapat. Macam mana kita dapat? Mudah nak dijawab. Tapi macam mana dibelanjakan agak sukar dijawab. Cuba tuan-tuan fikirkan ya. Daripada tuan-tuan mula bekerja umur 21 tahun, sekarang tuan-tuan berumur 61 tahun, 50 tahun sudah bekerja. 21, 40 tahun 40 tahun sudah bekerja. Cuba tuan-tuan jawab soalan ni. Tuan-tuan 40 tahun dah bekerja, sebulan gaji, katakanlah sebulan gaji dalam RM2,200. Tuan-tuan dah bekerja 40 tahun. Satu bulan RM2,200. Satu tahun berapa ringgit, tuan-tuan? 2,200 kali 12. Berapa, Ustaz? 2,200 kali 12. 26,400, Ustaz, kali 46 tahun dia bekerja. 1.2 juta, tuan-tuan. 1.2 juta, tuan-tuan, sedar tak sedar? Tuan-tuan kata 1.2 juta lah. Ambil lah 500,000 lah, Ustaz. Tuan-tuan ambil tu lah. Ambil 500,000. $500,000. Bagi tahu saya. How much have you contributed to zakat? How much have you contributed to wakaf? How much have you contributed to infak? How much have you contributed to, tak kisahlah, fidyah ke apa, berbagai-bagai lagi, tuan-tuan dan puan. Berapa? Hari Jumaat saya yakin paling besarnya tuan-tuan masuk dalam tabung itu RM1. Biasanya keting. Tapi dalam poket, sama ada bawa masa sembahyang ke atau kat kereta tu, satu kotak bensin Energies RM19.70, tuan-tuan. Macam mana nak jawab di hadapan Allah? Tuan-tuan masukkan RM1 seminggu sekali. Tapi tuan-tuan di kereta satu hari satu bungkus RM19.70. Macam mana? Tuan-tuan nak jawab? Bagi tahu tuan-tuan, macam mana nak jawab? Rokok ni satu dunia, tuan-tuan. Malaysia, mufti-mufti di Malaysia sudah pun menghukumkan, memfatwakan haram. Vape tu pun haram. Semua satu dunia.
Saudi kata haram, Egypt kata haram, Morocco kata haram, Sudan kata haram, Indonesia kata haram. Macam mana tuan-tuan? Kita boleh beli yang haram hari-hari. Hari-hari 20 batang, 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 20 batang. Tuan-tuan, malaikat catat tuan-tuan. Malaikat bukan catat 20 batang tu. Malaikat catat tuan-tuan, tiap-tiap satu batang tu, malaikat cerai-ceraikan dia punya tembakau tu sampai sebesar zarah, sampai sebesar zarah. Tuan-tuan zarah atom. Kecil tak nampak. You have to have the assistance of teropong hama. Mikroskop. Kena pakai mikroskop. Nak tengok tembakau-tembakau tu, tiap-tiap batang tu yang sudah dikecil-kecilkan, sudah dipotong-potongkan hingga besar zarah-zarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sambungnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik itu dilakukan tuan-tuan dan puan yang baik. Keluarkan zakat yang baik, bagi infak yang baik, bagi wakaf yang baik. Tadi macam kebaikan. Ustaz datang tuan-tuan, Ustaz Farid datang. Kebaikan dia datang kemari daripada tempat dia tuan-tuan. Minyak dituang kereta tu, tiap-tiap satu zarah daripada petrol, tiap-tiap satu zarah, bukan 1 liter, bukan 1 liter, bukan 1 galon. It is measured by malaikat, zarah sebesar zarah. Dan Imam Ahmad mengatakan, semua abu-abu yang melekat pada kereta, yang melekat pada tayar tu, semua abu-abu tu. Dia dapat ustaz datang ke sini tuan-tuan, nak cerita mengenai wakaf. Dia datang nak cerita wakaf, sesuatu yang peruntukan dalam Islam, satu instrumen dalam Islam yang sangat mulia di sisi Islam. Maka tiap-tiap abuk dalam kereta, abuk di luar kereta, abuk pada tayar kereta, semuanya menjadi saksi daripada mahsyar tuan-tuan. Semuanya menjadi saksi daripada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, saya nak appeal kepada semua, pada diri saya lah. Kita kena adil kepada Allah. Kita kena adil kepada Allah. 19 ringgit 70 sen bensin and haja satu hari. Dengan kita nak bagi tuan-tuan, seminggu sekali RM1 kita bagi Masjid Al-Muhajirin ini. Fair tak fair? Adil tak adil? Tuan-tuan jawab sendirilah. Saya pun tak tahu nak jawab. Saya tanya Ustaz Farid pun dia tak tahu nak jawab. Tuan-tuan akan jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu. Pasti ditanya. Pasti, saya nak mengatakan pasti ditanya. Tidak ada dakwa-dakwi tuan-tuan. Tidak ada if, tidak ada but, tidak ada. You are going to be asked by the angels of Allah, oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita dapat duit, macam mana kita belanjakan. Mana kita dapat gaji, macam mana kita belanjakan. Macam mana kita dapat kekayaan, macam mana kita belanjakan. Macam mana kita dapat tuan-tuan, sudden kita menjadi manusia yang kaya, macam mana kita dapat, macam mana kita belanjakan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan dan puan, dan tentang tubuh badannya, untuk apa digunakannya. Tubuh badannya, tubuh badan tu daripada kepala sampai kaki ni akan ditanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mata kau guna untuk apa? Hari-hari. Hari-hari. Berapa kali bunyi tu? Selalu masjid 3 kali aja, masjid sini 7 kali. Saudara-saudara, apa yang saya nak sebut malam ni lah tuan-tuan dan puan. Malam ini kita menghadiri satu program. Program ini bukan program cerita-cerita. Saya pun tak berkenan program cerita-cerita. Banyak cakap tak banyak buat, saya tak berkenan. Nabi Muhammad SAW banyak buat tak banyak cakap. Zaman Nabi tuan-tuan pada hari Jumaat, khutbah Nabi pendek tapi amalan Nabi panjang. Zaman kita dulu tuan-tuan, khutbah panjang. Ada kadang-kadang khutbah sampai dekat 40 minit, 50 minit khutbah tuan-tuan. Dah lesah. Ada setengahnya start motosikal balik tuan-tuan dan puan. Sembayangnya pendek, doanya pendek, amalannya pendek. Sebab dalam kehidupan kita tuan-tuan cakap banyak. Di warung kita cakap, di gerai-gerai kita cakap, di tempat-tempat berehat kita cakap, di rumah orang kita bercakap, di rumah kenduri kita bercakap, di surau pun kita bercakap. Mana hal-hal dunia yang tak ada banyak kaitannya dengan kita. Tapi nak bercakap mengenai hal Allah, nak bercakap bagi tajuk-tajuk berkaitan kebesaran Allah, sayang Allah, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Apa dia tuan-tuan?
Kamu mesti bercakap hal-hal mengenai sayang Allah. Mulai daripada hari ini tuan-tuan puan, Hasan Ali bersama dengan teman-teman ni di Lubuk Kawah. Lubuk Wakaf juga saya nak sebut. Agaknya memang nak bagi betul RM100 seorang lama-lama. Saudara, saya nak bagi tahu. Kita mesti sebarang masa, sebarang ketika sampai ini puan-puan ni. Nanti saya nak sebutkan kenapa kita mesti cerita tentang kebesaran Allah. Sebab makin banyak kita menyebut nama Allah, makin panjang kasih Allah kepada kita. Makin banyak kita sebut nama Allah, makin hampir kita dengan Allah. Makin banyak kita sebut nama Allah, makin tinggi kesayangan Allah kepada kita. Saudara-saudara, ahabba ilaikum min Allah wa rasulih, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampailah masanya orang umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun tuan-tuan, kurangkan sebut nama manusia, sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurangkan sebut nama mak mertua, bapak mertua, banyakkan sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurangkan sebut nama siapa pun. Siapa yang ada dalam media sosial, tidak ada dalam media sosial, banyakkan sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita kena buat tuan-tuan. Berapa orang saya nak tanya tuan-tuan, satu hari tuan-tuan tanya diri tuan-tuan sendiri, berapa kali kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya nak tanya tuan-tuan. Daripada pagi tadi tuan-tuan, pagi tadi kita bangun, katakanlah bangun pukul 5.30 pagi tadi, pukul 5 pagi tadi, sampai sekarang ni jam menunjukkan macam mana pukul 3 pula Lubuk Kawah ni tuan-tuan. Allah, macam mana Lubuk Kawah ni tuan? Ya Allah. Betul. Betul. Saya setuju. Okey, kalau bateri pun sampai tapi tak berjalan juga, jam-jam tu kita wakafkan di sana. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebutkan ialah tadi tentang saya nak tanya tuan-tuan ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, sayang kita kepada Allah, sayang kepada Rasul. Soalan saya puan-puan daripada pagi tadi kita bangun tidur, saya tak tahu tuan-tuan bangun pukul apa, puan-puan bangun pukul apa. Kalau nak bertahajud sekurang-kurangnya bangun pukul 5 tuan-tuan dan puan. Kalau tidak tuan-tuan tidak bertahajud pagi ini. Tuan-tuan cuba bayangkan umur 60 tak bertahajud. Tuan-tuan cuba bayangkan umur 70 tak bertahajud. Tuan-tuan bayangkan umur 60 masih susah lagi nak bangun. Umur 60 dah bangun tuan-tuan dan puan, masih susah nak pergi bilik air. Umur 60 tuan-tuan dah susah bilik air, dah besok bilik air, masih susah nak ambil wuduk. Saudara, itu tandanya hati kita telah mati. Itu tandanya mati kita telah mati puan-puan. Macam mana hati mati? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Apa dia? Hati mereka mati. Allah tambah lagi sakit, hati mereka berpenyakit, Allah tambah lagi penyakit kepada hati yang sedia penyakit. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Hati mereka disil, ditutup rapat oleh Allah. Telinga mereka ditutup rapat oleh Allah. Mata mereka ditutup rapat oleh Allah. Yang menunggu mereka ialah azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Saudara, cuba tuan-tuan fikirkan, umur 60 tak bertahajud lagi. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, semuanya yang ikut Nabi kebanyakannya 70% yang ikut Nabi. Zaman mula-mula Islam tuan-tuan, yang ikut Nabi 70% kebanyakan di bawah umur 16 tahun. Di bawah umur 16 tahun. Sayyidina Ali dikatakan umur 12 tahun tuan-tuan dan puan. Termasuk yang Abdullah bin Mas'ud umur dalam 14 tahun tuan-tuan. 14 tahun. 14 tahun dah berjuang dah. Anak kita 14 tahun tuan-tuan. Sembahyang pun tak tahu anak kita. Zaman Nabi, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, tuan-tuan Sa'd bin Waqqas, semua ni muda-muda, muda-muda. Muda-muda sudah berjuang untuk agama. Muda-muda cerita agama. Muda-muda cerita kebesaran Allah. Muda-muda cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muda-muda cerita jihad. Dan muda-muda cerita macam mana aku nak bagikan nyawa aku untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tuan-tuan, macam mana kita nak mati? Tuan-tuan bagi tahu saya, macam mana nak mati tuan-tuan? Macam mana tuan-tuan nak mati tuan-tuan dan puan? Saya nak sebut Ustaz, tolong kira apa lagi Ustaz? Satu perkara yang saya dah tanya tuan-tuan dan puan, yang akhir-akhir ceramah saya selama 6 bulan ni, yang terakhir ni, saya tanya teman-teman saya dah tanya, kalau malu nak jawab, bisikkan saya selepas kita berjumpa nanti, biar kita minum-minum. Ada minum ke lepas ni? Ada. Okey, bila kita minum-minum, biasanya ada orang tanya kepada saya. Apa dia tuan-tuan dan puan? Saya nak cerita,
sembahyang yang kita tinggalkan, yang kita tidak qada. Sembahyang yang kita tinggalkan, yang kita tidak qada. Ustaz kira Ustaz, satu hari 5 waktu, sebulan 150 waktu, setahun kali 12, 1800. Setahun tuan-tuan kita tinggal sembahyang belum diqada 1800. 20 tahun kita tak sembahyang. 36,000 solat tuan-tuan. Saudara, apa maksudnya tuan-tuan dengar ulama kata? Apa maksudnya meninggalkan sembahyang? Sembahyang tak ada ilmu artinya meninggalkan sembahyang. Sembahyang ada tiga rukun. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qauli dia tak betul, bacaannya tak betul. Fatihah dibaca tak betul. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, tanya perempuan. Berapa orang yang sudah tasmik kepada imam di sini? Imam tak salah saya, isteri tak apa sihat, imam pun tak datang ni. Tapi berapa orang sudah tasmik, sudah semak bacaan Fatihah? Isteri, berapa orang isteri sudah minta kepada suami, bang dengarkan bacaan Fatihah saya. Kalau tak baca-baca, tak dengar, tak betul tuan-tuan, dapatkan saya ustaz. Tunjukkan saya ustaz. Mari kita sama-sama pergi jumpa ustaz. Nak buat apa? Tasmik, semak bacaan Fatihah saja dulu. Saudara-saudara, orang-orang yang pakar dalam ilmu ni, ada satu orang ustazah tuan-tuan dia dapat master's degree, ijazah sarjana daripada Azhar dalam ilmu Al-Quran, ustazah. Dia buka akademi Al-Quran di Kelang, akademi Al-Quran untuk orang tua-tua, meant for adults, not for children, meant for adults, untuk orang tua-tua. Apa dia kata tuan-tuan? Dah 6 tahun dia buka akademi Al-Quran di Kelang untuk orang-orang dewasa. Apa dia kata? Yang datang jumpa saya, dia kata sejak 6 tahun, 7 tahun yang lalu, orang umur 50, 60, 70, setengahnya tak kenal huruf tuan-tuan. Umur 70 tak kenal huruf Al-Quran. Tuan-tuan cuba baca. Setengahnya mengatakan tuan-tuan, umur dah 60, 70, dia mengaku tak pernah sekali dia khatam Al-Quran ustaz. Daripada umur 12 tahun, 13 tahun sampailah umur 70 tahun, tak pernah sekali dia khatam Al-Quran daripada Fatihah sampailah surah yang ke-114. Qul a'udzu birabbin nas, dia tak pernah baca, tak pernah khatam habis satu Al-Quran 30 juzuk. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan bagi tahu saya, macam mana nak berjumpa dengan Allah? Tadi yang sembahyang kena yang ditinggalkan kena qada. Apa dia nama sembahyang yang ditinggalkan? Sembahyang tidak ada ilmu. Bacaan-bacaan sembahyang tak betul. Perbuatan-perbuatan ataupun dia punya gerakan dalam sembahyang itu tak betul. Apa lagi tuan-tuan? Misalnya tumakninahnya tak ada, tak betul sembahyang. Itu macam dia tak sembahyang tuan-tuan dan puan. Apa lagi? Apa lagi yang tinggalkan sembahyang tu? Tinggalkan sembahyang semata-mata tuan-tuan kerana dia malas. Malas nak sembahyang. Makin tua makin malas, makin tua makin malas, makin tua makin malas, makin tua makin malas. Saudara, inilah tandanya langkah-langkah manusia yang akan terjun ke neraka Allah. Makin tua makin malas, makin tua makin malas, makin tua makin tak nampak masjid. Berapa ramai teman-teman kita tak nampak masjid tuan-tuan. Tuan-tuan tak bersedih ke tengok kawan kita. Kawan kita sekali-sekali kita satu sangkor dengan kita tuan-tuan dan puan. Tapi kawan kita tak pernah datang ke masjid tuan-tuan. Tuan-tuan risau? Ada kerisauan? Nabi Muhammad SAW, saya nak cerita tuan. Nabi Muhammad SAW satu hari ustaz, Nabi Muhammad termenung. Menung panjang. Jauh menungnya. Sahabat-sahabat ni susah betul nak terima bila Nabi menung jauh-jauh. Maka bila Nabi menung macam tu tuan-tuan, dia didatangi oleh sahabat. Sahabat ni tak boleh tengok. Tak boleh tengok. Nabi ni ada ganjil sikit. Kelakuan dia pada satu masa, satu ketika ganjil sikit. Sahabat sangat risau. Sangat risau. Pasal apa risau? Sayangnya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Takut kalau ada cara-cara seperti itu, langkah-langkah Nabi seperti itu, perbuatan-perbuatan Nabi seperti itu, menggambarkan Nabi akan meninggalkan mereka selama-lamanya. Sebab itu mereka terus tanya Nabi, apa yang kau menongkan wahai Rasulullah? Apa Rasulullah jawab? Kalau engkau tahu apa yang ada dalam kepala aku, kalau engkau tahu apa yang aku fikirkan tentang umat aku di akhir zaman, di Temerloh ni, di Lubuk Kawah ni, dia tak sebut lah tu, tapi umat akhir zaman dia sebut. Nescaya engkau banyak menangis sikit ketawa. Nescaya engkau banyak menangis sikit tertawa. Pasal apa banyak menangis? Anak tak sembahyang kat rumah tuan-tuan. 3 orang anak yang akil balik, 2 perempuan 1 laki-laki tak sembahyang subuh pagi tadi. Macam mana tuan-tuan dia? Macam mana? Isteri kita tak tutup aurat lagi. Macam mana? Anak kita pakai seluar ketat, seluar jean, pakai t-shirt tuan-tuan, keliling kampung naik motosikal 2 orang. Macam mana? Bapak dia kata apa tuan-tuan? Bapak dia kata apa? Mak dia kata apa?
Dosa dan pahala tak ada dalam kepala kita. Tak nampak dosa dan pahala. Macam mana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan bagi tahu saya, macam mana kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa-dosa? Tadi tinggalkan sembahyang. Tinggalkan sembahyang tuan-tuan untuk 20 tahun. Katakan 20 tahun. Maknanya daripada kita akhir balik umur 13. 13 campur 20 berapa tahun Ustaz? Masuk 36 tahun. 36 tahun tuan-tuan. Kita akhir balik umur 13, tinggal sembahyang 20 tahun. 13 campur 20 sampai umur 36 tahun. Sampai umur 36 tahun tuan-tuan tinggal sembahyang. Tuan-tuan tuan-tuan cari sembahyang bila aksiden. Bila aksiden patah riuk tuan-tuan, duduk hospital Temerloh 3 bulan. Baru ingat Allah tuan-tuan. Baru ingat Allah tuan-tuan. Kebanyakan yang orang yang tak sembahyang ni tuan-tuan, yang tak kisah masjid, tak kisah surau, tak kisah ilmu agama, tak kisah anak, tak kisah isteri sembahyang ke tak sembahyang, anak tak sembahyang ke tak sembahyang. Bila berlaku satu krisis lah tuan-tuan. Antara krisisnya misalnya aksiden. Nak mati tapi tak mati. Mereka hidup balik, mereka bertaubat kepada Allah. Jangan tunggu kita nak cari aksiden tuan-tuan. Jangan tunggu kita dilanggar lori. Jangan tunggu kita dilanggar bas. Tunggulah tuan-tuan. Tunggu sebelum api neraka menyanggar kita nanti bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, sebab itu tuan-tuan dan puan, saya nak menyebutkan marilah kita sama-sama. Malam ni tuan-tuan, malam ni kita ambil kesaksian tuan-tuan. Minta maaf. Saya dah bersyarah ni 45 tahun tuan-tuan. Saya dah jumpa macam-macam manusia. Saya dah jumpa macam-macam manusia tuan-tuan. Ya Allah. Orang gaji 60,000 sebulan saya dah jumpa tuan-tuan, tak semayang. Gaji 60,000 sebulan tak boleh baca Quran. Gaji 60,000 sebulan minum lagi tuan, minum lagi. Masya-Allah. Saudara, takutlah kepada Allah. Ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Takutlah kamu kepada Allah. Ni daripada mimbar ni. Saya setiap hari Jumaat saya baca khutbah tuan-tuan ya. Daripada mimbar ni. Ittaqullah. Tuan-tuan, rukun tu menyebut Ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Ni daripada sini. Takut kamu kepada Allah, takut kepada Allah. Tapi yang dengar tuan-tuan, yang tidur daripada mimbar ni saya nampak orang pakai telefon, orang main telefon tuan-tuan. Tengah-tengah khutbah tu orang main telefon ni. Inilah kita tuan-tuan. Yang tua main telefon, yang budak main telefon. Inilah kita. Serius ke kita? Kita nak mati tuan-tuan, kita nak mati. Saya nak sebut tuan-tuan dan puan, apa nak jadi? Apa nak jadi kalau tak isi ilmu agama? Apa tak jadi kepala kita kalau tak ada agama? Apa nak jadi mata kita tak ada agama? Apa nak jadi telinga kita tak ada agama? Apa nak jadi lidah kita tak ada agama? Apa nak jadi kalau hati kita tak ada agama? Tuan-tuan, hati kita tak ada agama. Ya Allah, ya Allah. Macam mana hati tak ada agama? Tuan-tuan tuan-tuan mengintai daripada rumah. Tengok kawan naik motosikal, pakai baju Melayu, pakai kain, pakai kopiah. Tu singgah ke masjid. Tengok lagi ada pula kawan-kawan tuan-tuan pakai jubah, pakai serban, datang ke masjid. Kita intai daripada rumah, tak terasa apa pun tuan-tuan. Tak terasa apa pun. Tak terasa apa pun kita. Dengan tak berbaju duduk kat pangkin tu kita. 2-3 orang kita berborak kosong kat situ tuan-tuan. Inilah yang berlaku tuan-tuan. Kesian. Saya tengok tuan-tuan, saya tengok kesian tuan-tuan. Tuan-tuan patutnya nangis. Itu jiran kita tuan-tuan. Nangis, itu bapa saudara kita. Nangis, itu tuan-tuan menantu kita. Saudara, tapi apa yang ada? Pasal kita pun hati kita macam mereka juga. Hanya kita datang ke masjid, mereka tak datang ke masjid. Jiwa kita macam mereka juga. Tak tersentuh apa pun. Pagi-pagi tuan-tuan, sekarang ni 10 minit sebelum pukul 6 Macam mana kita punya sini, saya waktu sini subuh pukul apa? 10 minit sebelum pukul 6. Mana Tuan Bilal? Tuan Bilal? Berapa? 15 minit? Ya ke? 5.45? Hah? Oh, 5.45. Betul lah tu. Awal betul kat sini ni. Oh. Okey. Saudara-saudara, 5.45. Satu dunia tuan-tuan. Satu dunia bergantung kepada time zone. Time zone tuan-tuan tahu kan time zone. Time zone azan ni tuan-tuan, azan ni satu dunia tuan-tuan berpusing. Berpusing azan tuan-tuan. Tak ada tempat dalam dunia ni, oleh kerana rotations of the world rotation, tak ada tempat dalam dunia ni yang tidak ada azan.
Dalam 24 jam tuan-tuan, seluruh dunia. Lepas Malaysia nanti negeri ini, lepas negeri ini lepas negeri ini Eropah, lepas Eropah Rusia, lepas Rusia China, lepas China pusing balik ke Amerika, lepas ke Amerika pusing ke Latin Amerika. Pusing. Apa mereka pusing tuan-tuan? Satu dunia mendengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saya nak tanya teman-teman lubuk kawah. Tuan-tuan membesarkan Allah? Bantal tuan-tuan lebih besar daripada Allah? Selimut tuan-tuan lebih besar daripada Allah? Isteri perempuan yang menggulik, tuan-tuan yang menggulik itu lebih besar daripada Allah? Jawablah tuan-tuan, jawab. Saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turki menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Palestin yang sedang diganyang oleh Israel sekarang ni tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hamas sana di Gaza, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara, tak ada agama dalam dunia tuan-tuan. With the rotations of the world, you could hear Allahu Akbar, Allahu Akbar according to the time zone. Tak ada dalam dunia. Hanya Islam saja tuan, hanya Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sayyidina Ali karramallahu wajhah tuan-tuan, bersama dengan Salman Al-Farsi, bila dia dengar Allahu Akbar, dia dengar azan tuan-tuan, dengar azan, tuan-tuan menghampiri kepada Masjid Nabawi, pengsan dia tuan-tuan, dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Ali pengsan tuan-tuan. Pengsan apa? Salah apa? Kalau aku tak sempat nak menyambut azan, dan tak sempat nak mengakhirkan mendengar azan yang akhirnya, tak sempat aku nak membaca doa selepas azan diazankan, tak sempat aku berdiri dan rukuk dan rukuk dan sujud azan pada hari ini, aku takut, aku bimbang, aku tak sempat, aku bimbang. Pengsan dia. Kita tuan-tuan kuat ni, mikrofon kat sini ni, PA system ni kuat ni, sound system ni kuat ni. Kalau pagi-pagi ni 1 kilo dengar tak? 1 kilo 1 kilo dengar tak? Dengar pula, tak dengar pula. Dengar. Ikan dalam sangkar tu pun dengar. Tapi tak jawab lah tuan-tuan. Minta maaf lah tuan-tuan. Saya tak kata tuan-tuan ni, ini umum. 45 tahun saya bersyarah ni, saya kenal manusia tuan-tuan dan puan ni. Umum. Lepas tu, asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Naik saksi Tuhan disembah. Kita naik saksi. Kamu saksi apa? Kamu saksikan apa? Kamu saksi atas apa? Saudara, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi Nabi Muhammad pesuruh Allah. Saudara, saya nak bagi tahu, kalau azan kita tak jawab, bila azan diazan, kaki kita tak melangkah ke masjid. Bila azan diazan, mulut kita tak menyahut seruan azan. Bila azan diazankan bertepatan dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita tak sambut. Lidah kita tak sambut, hati kita tak sambut, perasaan kita tak sambut, dan kita tak melangkah ke rumah Allah nak menyambut kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar nanti Nabi tak kenal kita tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan Nabi tak kenal kita. Bila Nabi tak kenal kita tuan-tuan, apa yang kita tak dapat? Tuan-tuan bagi tahu saya. Nabi tak kenal kita, pada masa itu kita sangat perlukan pertolongan Nabi. Apa namanya tuan-tuan? Syafaat. Can you imagine kita tak dapat syafaat Nabi Muhammad? Tuan-tuan cuba bayangkan, kita tak dapat syafaat Nabi Muhammad. Kita dah dijadikan hidup 70, saya 76 tahun tuan-tuan. Umur saya 76 tahun. Ini kira anak saya tuan-tuan, ini kira anak saya ni. Anak saya yang tua pun 49 tahun lah tuan-tuan. Kalau itu pun tak rasa terkesan kita, macam mana tuan-tuan? Macam mana? Hayya 'alas salah. Sebutan yang keempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salah. Marilah kepada salat, mari kepada salat. Wahai anak-anak muda ni lubuk kawah, mari kepada salat. Mana anak muda tuan-tuan? Tuan-tuan bagi tahu saya. Ada 2 orang tadi bukan anak muda. Mana anak muda? Tuan-tuan tunjukkan saya anak muda 13 tahun sampai 20 tahun. Tunjukkan saya kat sini mana. Ni, muda apa ni? Tak ada, seorang pun tak ada. Seorang pun tak ada tuan-tuan. Nak buat ubat. Malam ni nak buat ubat, nak putus ubat. Saya perlukan anak muda 13 tahun sampai 20 tahun. Di masjid lubuk kawah ni. Seorang pun tak ada. Tuan-tuan tak risau ke tuan-tuan? Tuan-tuan tak risau ke? Yang tak ada tu anak kita. Anak kita tak ada. Tak risau tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak risau, sama jugalah. Hati mereka sudah mati tuan-tuan. Hati sudah mati. Sebab itu, hayya 'alal falah.
marilah kepada kejayaan. Dan salah satu kejayaan kita ikut titah perintah Allah. Salah satu kejayaan ini tuan-tuan asasnya ialah kita membantu orang lain. Salah satu kejayaannya ialah kita membangunkan Islam, membangun ekonomi Islam. Salah satu daripada instrumennya ialah wakaf yang kita bincang ni. Wakaf. Jadi malam ni RM50 tuan-tuan. Pejam mata. Tulis. Tuan-tuan tulis seorang tu. Kalau tuan-tuan pejam mata tak kerti tulis, minta ustaz ni. Ustaz Farid tuliskan. Tulis RM50. Ha? Ya. 500 pula dia kata. Betul tuan-tuan. Kita nak bayar ni. Ini namanya kafarah tuan-tuan. Nak bayar ni. Nak bayar kelemahan-kelemahan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita kena bayar dosa-dosa kita yang telah lalu. This is a small effort on your part, on my part, to pay up dosa-dosa yang kita lakukan yang telah lalu. Hayya ala salah, hayya ala falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Saudara, besok pagi saya nak cadang tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat silakan, tak nak buat pun silakan. Tak ada masalah bagi saya. Saya datang nak bagi tahu sebagai pendakwah, saya datang bagi tahu. Apa dia? Besok pagi tuan-tuan. Kereta ke? Orang sini semua ada kereta. Semua ada kereta. Besok isteri kita, anak laki-laki kita, anak perempuan kita, yang tuan-tuan menjadi mahram dia, isteri kita menjadi mahram dia untuk anak perempuan, besok subuh datang ke sini buat pertama kali seluruh keluarga. Datang sini. Datang sini tuan-tuan, bila azan diazankan, kaki tuan-tuan telah berada di soft ini bersama anak isteri kita. Kat soft ni. Besok buat. Besok buat. Kalau tuan-tuan tak buat besok, lusa tak buat. Lusa tak buat, bulan depan tak buat. Bulan depan tak buat, tahun depan tak buat. Sampai malakal maut. Ini bukan pemuda tuan-tuan. Ini bukan pemuda. Okey. Alhamdulillah. Masuk. Inilah wakil-wakil pemuda Lubuk Kawah. Okey, sayang. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap besok pagi-pagi, tuan-tuan nak tahu cerita ya, ulasan dari ulama mengenai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok imam subuh besok imam di belakang. Kita selepas mendengar azan tuan-tuan dan puan, jangan lupa sembahyang sunat 2 rakaat, sunat subuh 2 rakaat. Jadikan sembahyang sunat subuh 2 rakaat tu walaupun sunat muakkadah, jadikan wajib bagi kita. Sebab pahala yang diberi setiap pagi ialah dunia dan seisi-isinya. Pahalanya adalah dunia dan seisi-isinya, puan-puan, dunia dan seisi-isinya. Besok buat dengan anak lelaki, anak perempuan, dengan suami, dengan isteri. Datang ke masjid Lubuk Kawah di sini. Besok. Tuan. Lepas tu, ikut imam sembahyang berjemaah. Pertama kalinya anak kita dah berumur 31 tahun. Besok sembahyang berjemaah. Subuh tuan-tuan. Kalau boleh tuan-tuan, oleh kerana kita datang awal, bawa anak kita duduk di saf yang pertama. Tak pernah dalam sejarah hidup dia 31 tahun duduk saf pertama. Besok pagi duduk saf pertama. Bimbing dia, bawa dia tetap, bawa dia duduk saf pertama. Kenalkan dengan imam, kenalkan dengan Bilal, kenalkan dengan jawatankuasa masjid. Besok pagi tuan-tuan dan puan. Apa nak buat? Bawa isteri kita, bawa anak laki-laki, bawa perempuan, bawa diri kita, datang kemari. Sembayang subuh 2 rakaat. Ikut imam. Bila imam membaca waladdallin, imam kata amin. Makmum kata amin. Tuan-tuan nak tahu, ulama kata amin makmum waktu subuh, sembahyang subuh, amin makmum itu disambut oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit tuan-tuan puan? Siapa penduduk langit? Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai malaikat tuan-tuan puan? Ulama kata 1 titik hujan sejak zaman Adam sampai sekarang. 1 titik hujan dijaga oleh 1 malaikat. 1 titik hujan 1 malaikat. Berapa titik hujan tuan-tuan puan? Berapa titik hujan yang turun dekat Temerloh ni? 1 titik hujan 1 malaikat. Malaikat yang berada di langit tu sambut. Amin kata makmum, amin kata imam, amin kata makmum, amin kata malaikat di langit sana. Selepas malaikat menyebutkan amin, malaikat menyebut nama kita satu persatu dia masjid kampung kawah dan masjid kawah ni. Lubuk Kawah ni. Apa dia? Malaikat sebut nama yang hadir ni satu-satu disebut oleh Allah. Apa malaikat kata?
Ya Allah, ampunkan dosa mereka, wahai Allah. Ampunkan dosa mereka. Malaikat, tuan-tuan, malaikat besok pagi sebut daripada Allah, ampunkan dosa mereka, ampunkan dosa mereka. Tuan-tuan, kalau tak bernasib baik, mak kita pun tak pernah mendengar. Ampunkanlah dosa anak sulung aku, ampunkanlah dosa anak nombor 2 aku, ampunkanlah dosa anak nombor 3 aku. Tapi malaikat akan menyebut di hadapan Allah, ampunkan dosa mereka, wahai Allah. Sebut nama kita satu persatu, tuan-tuan. Nama mereka satu. Adik, siapa nama adik? Iman. Ampunkan Iman. Ampunkan Iman, wahai Allah. Ampun anak muda ni, wahai Allah. Oh, yang tua-tua tak boleh datang, tak apalah, anak muda ni, wahai Allah. Saudara yang mati sekalian, saudara, saya nak sebut lampu apa dah ni? Jam kat depan ni pukul 3 je, tak bergerak. 8.34 dah. 8.34. Sampai pukul? Sampai pukul 9. Saya cadangkan tuan sambung aja lah. Okey. Saya nak tutup, tuan-tuan dan puan. Saya nak meninggalkan 5 pesan. Pertama, mari kita buat satu perjanjian dengan Allah. Kita berjanji dengan Allah malam ni, Hasan Ali nak jadi insan yang lebih baik, wahai Allah. Janjikan Allah. Malam ini aku nak menjadi manusia insan yang lebih baik. Macam mana nak insan yang lebih baik? Nombor 2, aku nak ikut titah perintah engkau. Aku nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Aku nak ikut perintah engkau dan aku nak ikut sunnah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nombor 2. Antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling cepat menginfak. Maka malam ini kita bertemu, tuan-tuan, atas dasar nama infak, atas dasar melakukan amal saleh, atas dasar melakukan amal jariah. Dia punya yang besarnya, di bawahnya ada wakaf. Malam ini kita nak catat sejarah dalam hidup kita. Kita akan berwakaf. RM50, RM50. Mana borang-borang tu kat mana? Ustaz Fariduddin, borang. Ada cukup borang? Cukup. You nak tulis setiap RM50 ke macam mana ke? Tabung pada. Okey. Malam ni, tuan-tuan. Serius, tuan-tuan, serius. Bukan main cakap ni, serius. Okey. Nombor 2. Malam ni, tuan-tuan. Pukul 2 malam ni. Nombor 2 malam ni, tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dah balik ni nanti, sampai di rumah, kira 9.45 tuan-tuan sampai di rumah. Minta isteri, minta anak-anak kita yang ada di rumah, kata 3 orang, 4 orang, duduk sebentar, 10 minit. Tuan-tuan bagi tahu apa? Besok subuh, Along bawa kereta, ayah naik di depan, mama di tengah-tengah, anak perempuan sebelah kiri seorang, anak lelaki sebelah kanan seorang. Ke mana? Kita nak menuju kepada Masjid Al-Muhajirin. Tuan-tuan kena buat ni. Tuan-tuan kena buat. Kalau tuan-tuan tak buat, tugas saya memberitahu, sudah bagi tahu. Tuan-tuan tak ikut apa yang saya bagi tahu, walaupun benda tu baik, serah pada tuan-tuan lah. Tugas saya sudah bagi tahu. Besok di depan Allah, Allah tanya, Hasan, engkau pergi, kau Lubuk Kawah, kau pergi ke Temerloh, kau pergi satu masjid namanya Masjid Al-Muhajirin, kau bagi tahu tak mereka? Ya, wahai Allah, aku bagi tahu, aku menjerit-jerit bagi tahu dia, wahai Allah. Betul-betul sampai menjerit-jerit, aku tak pernah menjerit, aku menjerit, wahai Allah. Bagi tahu dia. Tapi jeritan aku, wahai Allah, tiba-tiba 4 anak kecil yang datang, wahai Allah. Inilah tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan. Cuma dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dirakam. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, saya nak baca satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang panjang umurnya, yang panjang amalannya, itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang umur, banyak amal. Panjang umur, banyak amal. Yang paling jelek, yang paling tak guna ialah panjang umur, apa dia? Yang panjang umur, maksiat pun banyak. Maksiat. Apa dia maksiat? Tak sembahyang, maksiat. Apa dia maksiat? Tak didik kita, tak didik isteri, maksiat. Apa maksiat? Tak didik anak, maksiat. Apa maksiat? Tak tunjuk contoh dalam keluarga sebagai ayah yang bertanggungjawab, itu maksiat. Apa maksiat? Isap rokok depan anak, itu maksiat. Apa maksiat?
suruh cucu beli rokok, beli Hanson dan beli rokok kat kedai. Itu maksiat. Saudara, janganlah. Mana kita tak mau dah tuan-tuan, tak mau dah. Malam ni tuan-tuan, malam ni saya beria-ria sangat ni. Saya pun tak tahu tenaga mana saya dapat malam ni. Jarang saya cakap macam ni tuan-tuan. Jarang saya cakap macam ni. Tapi saya tak tahu dah lubuk kawah ni. Agaknya lepas ni memang patin muncung saya dapat. Okey. Yang keempat. Yang keempat, saudara yang tersilan ya, kita harap ya. Kita nak mati ni, dalam ibadat kita mesti ada ilmu. Al-ilmu bila amal, kasyajaru bila thamar. Berilmu ni, melakukan amal tanpa ilmu, macam pokok tanpa buah. Tak ada jadi apa tuan-tuan, tak ada ilmu. Kita kat sini, tuan tuan, kita kat sini majlis ilmu 1 minggu berapa kali ada? Penuh. Masjid penuh ke tidak? Majlis ilmu penuh, masjid Allahu Akbar. Setiap malam ada tuan kuliah subuh pun ada, kuliah subuh. Ada? Tak ada lagi? Apa? Ya, penuh maghrib aja lah. Okey, tak apalah, tak apa. Betul-betul 5 waktu ada. Okey. Tapi kuliah subuh alhamdulillah. Tuan-tuan ya, saya nak bagi tahu. Setakat pengalaman saya bergerak tuan-tuan. Minta maaf satu dunia ni. Saya berdakwah di Singapura, saya berdakwah di Brunei, saya berdakwah Sabah Sarawak, saya berdakwah di Australia, saya berdakwah di England, saya berdakwah di Amerika Syarikat tuan-tuan. Saya belajar di Amerika Syarikat 7 tahun saya belajar di Amerika Syarikat. Master's degree di Amerika, PhD di Amerika Syarikat tuan-tuan. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan. Inilah dia tuan-tuan. Inilah kuncinya. Inilah kunci nak berjaya. Inilah kunci hidup nak seronok hidup di dunia. Inilah kunci hidup bahagia dengan isteri. Inilah kebahagiaan dengan anak-anak. Inilah kebahagiaan kita menikmati umur yang panjang. Inilah arti kebahagiaan kita dapat tuan-tuan rukuk dan sujud di rumah Allah. Inilah arti kebahagiaan bila kaki kita melangkah ke rumah Allah. Inilah tuan-tuan kebahagiaan bila kita menjawab seruan daripada azan dan menyebabkan kita bingkas bangun melangkah ke rumah Allah. Tuan-tuan, itu satu benda yang saya pun tak tahu nak menggambarkannya. Punya seronok kembangnya jiwa kita kerana kita dijemput oleh Allah untuk kita rukuk dan sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita mesti kita bermanfaat. Tuan-tuan manfaatkan. Hasan Ali akan manfaatkan. Selagi saya ada, saya 76 tahun tuan-tuan. Umur saya 76 tahun. Minta maaf saya kata, minta maaf. Saya balik tuan-tuan hari ni 3 hari kat sini. Kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha. Kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha. Balik, saya rehat 1 hari. Rehat 1 hari. Lepas tu tuan-tuan saya akan pergi ke Al-Ustaz tuan-tuan. Saya pergi ke Kulim, saya pergi ke Sungai Petani, pergi Al-Ustaz. Duduk 4 hari di sana tuan-tuan. Balik pula. Balik 4 hari tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Sudah dijadualkan pula lagi tuan-tuan. Sudah dijadualkan. Ke mana? Mungkin ke Melaka tuan-tuan. Ke Melaka. Lepas tu jadual pula lagi. Tuan-tuan, all week round, all year round, all month round. Allah panggil saya tuan-tuan dan puan. Dalam umur 76 tahun. Tuan-tuan tanya penyakit kat saya. Tuan-tuan sebut apa penyakit yang saya tak ada. Hampir semua penyakit saya ada. Jantung saya ada 2 stand. Ada 2 stand dah. Ustaz tak ada tahu. Ustaz tak tahu stand pun apa pun. Ada 2 stand tuan-tuan dan puan. Tapi tuan-tuan ya, tuan-tuan bagi tahu saya, prostat saya ada, jantung saya ada, prostat saya ada. Tuan-tuan sebut apa dia? Darah tinggi saya ada, kencing manis saya ada, sakit buah pinggang pun ada. Saya buah pinggang tuan-tuan. Buah pinggang, saya sakit buah pinggang, ada. Tapi saya sayang Allah. Saya sayang Rasul. Saya sayang agamanya. Saya sayang syurga. Saya sayang nak jumpa Nabi nanti di akhirat nanti, nak dapatkan syafaat Nabi Muhammad. Saya nak tengok wajah Allah. Kita nak tengok wajah Allah. Kita orang yang beriman tuan-tuan, di akhirat nanti akan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya bukan tak penat tuan-tuan, penat. Semalam 2 hari yang lepas saya berada di Segamat tuan-tuan, di Segamat. Segamat, 3 hari kat Segamat. Kat rumah sekejap, satu malam, ni dekat Temerloh. Habis ni kat Sungai Petani, kat Kulim. So, saudara, saya haraplah kalau saya 76 tahun dengan berbagai penyakit ada dalam badan saya, boleh bergerak lagi. Saudara yang jauh muda daripada saya, saudara yang jauh sihat daripada saya, tak bergerak juga. Saya tak tahulah apa nak jadi. Apa guna hidup kita dalam dunia ni tuan-tuan dan puan? Kita hidup ni nak menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan sesungguhnya untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuan hidup kerana nak menyembah Allah. Isteri kita hidup kerana nak menyembah Allah. Kita kahwin nak menyembah Allah. Kita beranak nak menyembah Allah. Kita ada cucu nak menyembah Allah. Dan kita bersama wakaf Selangor ni nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, wakaf faham? Tak faham? Ustaz makin tunduk pula kata wakaf Selangor. Kita bersama wakaf Pahang ni nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kita punya vehicle, saya nak sebut. Inilah kita punya instrumen. Inilah kita punya alat. Wakaf Pahang, wakaf ini alat kita untuk kita sama-sama mawa untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam yang akhirnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita harap yang tuan-tuan ya. Kita harap hari-hari tuan-tuan ya. Jangan tinggal sembahyang taubat. Hari-hari jangan tinggal sembahyang taubat. Usolli sunat taubati raka'ataini lillahi taala. Sembahyang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah. Saudara nangis sembahyang taubat tuan-tuan. Malam saudara tak apalah pukul 5 sekarang 5.45 tadi kan ya. 5 suku. 5 suku boleh sembahyang taubat lagi. Sholli sunat taubati raka'ataini lillahi taala. Tuan-tuan bacalah ayat-ayat taubat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ulang lagi. Warhamna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Dikatakan tuan Sayyidina Umar bin Khattab, ulang-ulang tuan-tuan, daripada sebelum subuh lagi, sebelum matahari dah tenggelam tuan-tuan, sampai subuh, selepas dia tajuk tu dia sebut ulang-ulang ni, ulang perkataan itu. Allah waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Saudara memohon ampun kepada Allah. Ampun Allah. Dosa banyak dosa. Kita mati tak boleh buat dosa. Kita bawa kain kafan, dalam kain kafan tak boleh ada dosa. Tuan-tuan mati besok sini ada tempat mandi mayat sini. Ada. Ada. Kereta mayat pun ada. Kereta jenazah. Ada. Semua ada lah. Lengkap semua. Ya. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekali-sekali bawa anak pergi rumah jenazah tu. Betul tuan-tuan, sekali-sekali naik kereta jenazah. Betul tuan, serius ni. Tuan-tuan ada kereta hebat, saya bagi tahu tuan-tuan. Kalau saya bersyarah di tempat-tempat orang-orang yang Tan Sri, Tun, saya bersyarah tuan-tuan. Saya bagi tahu dia. Tan Sri sekarang naik kereta Mercedes, kereta BMW, kereta Porsche. Sampai waktunya Porsche tak ada, yang ada ialah kereta jenazah. Kereta jenazah yang 10 tahun tu Tan Sri naik kereta itu, Tan Sri naik kereta itu. Tan Sri ada baju mahal-mahal. Tuan-tuan, orang yang tempah kod ni, kod satu set kod ni tuan, ada sampai 8,000 satu kod tuan-tuan, 8,000. Malaysia, kalau tuan-tuan pergi kat London, sampai 30,000 satu kod. 30,000 tuan-tuan. Satu necktie ni harganya kadang-kadang ada sampai 7,000 satu necktie. Dulu saya pakai kod lah tuan-tuan. Saya exco dulu, saya ahli parlimen dulu. Saya adun dulu, saya exco kerajaan negeri Selangor. Saya pakai kod. Hari-hari pakai kod. Orang pakai kain, saya pakai kod tuan-tuan. Tapi dah sekarang dah tak nak dah pakai itu semua. Ini pakaian saya ni tuan-tuan, ini pakaian saya. Apa yang saya nak sebut tuan-tuan pakaian kita yang kita tempah mahal-mahal, hanya kita dibenarkan tanpa pilihan kita. Kita pakai beberapa keping tuan-tuan. Yang putih itulah pakaian kita. Itulah pakaian kita. Kalau kita datang ke masjid tuan-tuan dengan kita punya entourage kita, dengan kita punya pegawai-pegawai polis kita yang menyambut kita, dengan orang itu sambut kita, orang ini sambut kita, sebelah tangan kita, sebelah kanan orang pegawai khas, sebelah kiri pegawai khas sambut kita. Saya pernah begitu, saya duduk exco tuan-tuan. Begitulah sambutannya. Tapi bila kita mati besok tuan-tuan, bila kita mati, siapa nak sambut kita tuan-tuan? Siapa nak sambut kita? Nama Hasan Ali tak ada dah, hilang nama Hasan Ali. Kan? Hasan Ali makin-makin orang datang tuan-tuan nak meraihkan mayat saya, nak meraihkan jenazah saya. Jenazah masih kat hospital lagi. Orang tu kata ke, bila Hasan Ali nak balik daripada hospital? Dia kata apa tuan-tuan? Bila dia kata? Bila jenazah nak balik? Bila jenazah nak sampai? Adakah dia kata, bila Hasan Ali nak sampai? Tak ada. Nama kita dah bertukar jadi jenazah tuan-tuan. Nama kita pun tak ada. Datuk pun tak ada. Tan Sri pun tak ada. Tun pun tak ada. Adakah orang tanya kita, bila Tun nak balik daripada IJN ni? Bila dia punya mayat Tun nak balik? Tak ada. Sebab itu saudara, marilah kita sama malam ni. InsyaAllah ya, kita berjanji. Yang pertama, hujung sekali saya nak janji, malam ni catat sejarah. Apa sejarahnya? Ustaz Fariduddin bersedia dah borang-borang kita?
Nanti tunjuk depan saya borang-borang tu. Saya nak tengok satu persatu borang tu. 50 atau 100, 50 atau 100, 50 atau 100. Dan tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan boleh buat. Tuan-tuan dan puan, makin kita rasa rugi, makin tuan-tuan catit. Makin rugi, makin banyak lagi. Makin rugi, makin tuan-tuan lawan. Malam ni tuan-tuan lawan, tuan-tuan dan puan, lawan. InsyaAllah, kemenangan akan berpihak kepada tuan-tuan. Allah akan berikan kemenangan kepada tuan-tuan. Menang dengan wakaf ini, menang hidup di dunia. Menang dengan wakaf ini, menang kita menuju ke akhirat. Dengan menang tuan-tuan dengan wakaf Pahang ni, insya-Allah menang kita berada di padang mahsyar. Dengan tuan-tuan menang di bawah wakaf ini, tuan-tuan, malam ini tuan-tuan menang duduk di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dengan tuan-tuan menang dengan wakaf ini, tuan-tuan menang duduk di atas mizan. Tuan-tuan menang dengan ini, wakaf ini, tuan-tuan mudah melalui titian sirat. Dan akhirnya tuan-tuan akan ditunjukkan pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat itu, tuan-tuan dan puan. Okey. Di luar ni, tuan-tuan minta ni. Tadi yang Ustaz sebut, Ustaz Farid sebut. Komplek Anjung Husnul Khatimah. Saya tak perlu, tuan-tuan bacalah. Tuan-tuan dapat ni, kita ada tabung tuan-tuan, kita ada tabung Anjung Husnul Khatimah. Ada gambar saya kat situ. Wakaf Pahang buatkan gambar tu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh derma kepada, wakafkan kepada Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan ambil ni, tuan-tuan tengok sendiri, tuan-tuan baca. Saya tak ada banyak masa nak baca, tuan-tuan dan puan. Tapi apa pun, inilah komplek Anjung Husnul Khatimah. Saya nak bagi tahu komplek ni tuan-tuan, satu-satunya dalam dunia. Satu-satunya, belum ada dalam dunia, ada satu tempat namanya Anjung Husnul Khatimah. Di tempat itulah kita mendidik manusia. Mendidik apa tuan-tuan dan puan? Supaya mati, waktu mati, bila malaikat maut mencabut nyawanya, kita mengucap La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nak jadi polis ada training. Nak masuk askar ada training. Nak meniaga ada training. Nak bela sangkar, ikan sangkar kena ada training. Tuan-tuan, nak baju pokok kena ada training. Nak tanam pokok buah kena ada training. Nak tanam musangking kena ada training. Tapi nak mati menghadap Allah, tuan-tuan bagi tahu saya apa trainingnya. Tuan-tuan, apa training? Inilah tempatnya. Training untuk mati, waktu saat nak mati, kita diizinkan mengucap La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, Allah masukkan mereka ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni. Tuan-tuan baca, tuan-tuan nak derma silakan. Kalau tak mau derma pun, saya alu-alukan, tuan-tuan doakan saja. Doakan Anjung Husnul Khatimah akan menjadi kenyataan. Anjung Husnul Khatimah ni dibentung tuan-tuan, dia akan menjadi tuan-tuan tengok ni. Dia akan jadi pusat tumpuan dunia nanti tuan-tuan. Bila siap semua sekali 27 juta tuan-tuan. Bila siap fasa yang ketiga 27 juta. Satu-satunya dalam dunia tempat melatih manusia mati untuk mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inilah tempat dia. Okey, nombor 2 tuan-tuan ya, buku. Ini. Saya dah tulis 40 buku tuan-tuan. Saya dah tulis 40 buah buku. Ini buku yang terakhir, 3 buku yang terakhir. Perempuan buku yang terakhir, 3 buku yang terakhir. Mungkin saya tak tulis lagi buku sehingga saya mati tuan-tuan dan puan. Kalau tidak, sejak saya berumur 20-an saya dah tulis buku tuan-tuan. 40 buku saya tulis, ini buku yang terakhir. Buku yang pertama tajuknya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Nah, ini buku ni. Saya tulis buku ni. Tuan-tuan bacalah buku ni. Bila tuan-tuan baca buku ni, habis tuan-tuan baca, sebelum habis tuan-tuan baca, tuan-tuan akan lari kepada masjid tuan-tuan. Tuan-tuan akan mendapatkan masjid. Zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isyak di masjid, subuh di masjid. Betul tuan-tuan. Sebab salah satu daripadanya untuk mendapatkan husnul khatimah, habiskan masa di rumah Allah. Habiskan masa dengan tasbih, menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jangan buang masa. Pasal kita 38,000. Ingat kata itu tuan, 38,000 sembahyang yang tidak diqada. Bila 38,000 sembahyang tak diqada, jangan buang masa tuan-tuan. Besok pagi, hari Sabtu biasanya selepas kuliah subuh ke atau apa, tuan-tuan pergi makan. Sini ada makan capati ada kat sini? Ada? Tak ada? Sini tak ada capati? Roti canai tak ada? Roti canai? Tak ada? Jauh dari sini roti canai? Malam-malam ni tak ada roti canai? Tak ada, tak ada. Pagi dia roti canai. Tuan-tuan makan roti canai selepas baca ni. Jangan duduk lebih daripada 20 minit di tempat itu tuan-tuan. Lebih daripada 20 minit namanya lara. Lara tuan-tuan nampak. Tak ada masa untuk lara. Apa lara? Buang masa tak sebut nama Allah. Buang masa tak ada agama. Buang masa tak sebut agama. Itu lara namanya.
Jadi tuan-tuan baca buku ni, tuan-tuan akan nangis nanti mengenangkan diri kita yang disebut dalam buku ini. Diri kita yang kemungkinannya kalau tidak kita sampai sekarang bertaubat, kecundang kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buku yang kedua, perempuan ni semua sekali. Tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tak ada orang yang tak ada isteri dia Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya tulis buku ni. Ini buku yang terakhir saya tulis tentang ni. Kita hendak isteri kita, anak perempuan kita ahli syurga, bidadari syurga. Bukan saja ahli syurga, bidadari syurga, ketua bidadari syurga. Ni. Tuan-tuan baca ni. Puan-puan baca buku ni. Masya Allah tuan-tuan. Siapa bidadari surga? Siapa ketua bidadari surga? Apa syaratnya? Apa syarat pagi, syarat tengah hari, syarat petang, malam? Apa amalan pagi, amalan petang, amalan malam? Macam mana hubungan dengan suami? Macam mana berhubungan dengan anak-anak? Macam mana berhubungan dengan bapa betul, mak betul? Macam mana berhubungan dengan saudara dekat, saudara jauh? Semuanya tuan-tuan. Dan apa amalan-amalan hariannya? Daripada bangun tidur sampai tidur balik, apa amalannya tuan-tuan? The do's and the don't. Di hujungnya, tak salah saya ada 24 soalan-soalan yang tuan-tuan kejawab. Yes, saya nak jadi wanita ahli syurga. Yes, saya nak jadi ketua bidadari syurga. Semua yang dekat sini tuan. Jom. Ini yang akhir, buku yang akhir. Tajuk buku ni, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saya tulis buku ni tuan-tuan, dengan air mata saya tulis buku ni. Tengok anak kita punya derhaka. Tak datang masjid derhaka. Tak hormat mak bapak derhaka. Tak salam mak bapak derhaka. Tak cium mak bapak derhaka. Tak peluk mak bapak derhaka. Tak sebut sayang kepada mak bapak derhaka. Jeling mak bapak derhaka. Tak tuangkan air mak bapak derhaka. Tak masukkan pinggan nasi mak bapak derhaka. Tak tambah nasi mak bapak nak nasi tak ditambah derhaka. Mak bapak pegang-pegang kepala, tuan-tuan pening kepala, tak ulurkan ubat derhaka. Allah tuan-tuan. Anak-anak kita tuan-tuan, inilah dia. Tuan-tuan baca ni, minta anak kita wajibkan baca. Ada satu chapter tuan-tuan namanya anak derhaka. Uququl walidain, anak derhaka. Tuan-tuan bacakan. Satu malam satu muka surat, satu malam satu muka surat, satu malam muka surat. Tuan-tuan baca itu, khatam buku ini. Insya-Allah tuan-tuan, anak-anak kita mudah dididik. Anak-anak kita mudah dengar cakap. Anak-anak kita mudah bersama dengan mak bapak. Ada anak mudah hormat kita dan sebagainya. Ini bukunya. Nama bukunya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah di luar sana, tuan-tuan dan puan, satu lagi yang akhirnya ini kad. Perempuan ni kad saya. Tuan-tuan ambil kad ni, tuan-tuan buat screenshot. Tahu screenshot? Screenshot atau screenshot? Tahu? Ambil gambar ni. Buat screenshot. Tuan-tuan ambil gambar ni depan belakang ni, sebar kepada semua kawan-kawan sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan. Ini adalah di belakang ni 6 media sosial. TikToknya, apa ni, Instagramnya, Telegramnya, Facebooknya. Tuan-tuan, saya berdakwah. Saya berdakwah melalui online dakwah Hasan Ali. Online dakwah Hasan Muhammad Ali. Hari-hari ada cerita baru, hari-hari ada upload baru, hari-hari ada bahan baru. Tuan-tuan, anak-anak kita kena tengok ni. Semua ni tuan-tuan, free tuan-tuan. Free, tak payah satu sen pun. Saya buat ni free, saya rakam ini free, saya buat ini video ni free. Free tuan-tuan. Hanya saya nak minta tuan-tuan, tolong tengok saja. Minta anak kita tengok tuan-tuan. Apa dia? Tengok online, Islam online oleh Datuk Dr. Hasan Muhammad Ali tuan-tuan. Tengoklah tuan-tuan, free, tak ada bayar satu sen pun. Nanti buat screenshot, ambil gambar dia, sebarkan kepada sahabat-sahabat. Nanti tuan-tuan boleh tengok. Minta dekat luar nanti minta satu orang satu. Ambil 2-3 pun tak apa bagi kawan-kawan kita. Kad saya insya-Allah. Jadi cukup setakat itu tuan-tuan dan puan ya. Mudah-mudahan ada baiknya pada saya, mudah-mudahan ada baiknya pada tuan-tuan. Terima kasih kepada Ustaz Farid. Terima kasih kepada Ustaz Fariduddin. Terima kasih kepada teman-teman sahabat-sahabat. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan. Kalau ada kata-kata saya tadi nampaknya macam dituduhkan kepada tuan-tuan, saya tidak ada niat saya. Niat saya umum berdasarkan 45 tahun pengalaman saya berdakwah. Saya dapati tuan-tuan, apa yang saya sebut tu masih mild lagi, masih rendah lagi. Ada yang teruk-teruk lagi tuan-tuan, saya tak sebut ni. Macam mana perangai kita teruk, maksiat-maksiat yang teruk-teruk yang dilakukan oleh orang-orang yang ada ilmu, orang-orang yang ada kemahiran, orang-orang yang ada dakwah, orang yang ada degree, orang yang belajar dalam negeri, luar negeri.
tapi maksiat atau di sekeliling pinggang maksiat mereka. Tapi kita kat sini insya-Allah, mudah-mudahan tuan kita berada bersama di rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekali itu tuan-tuan dan puan Terima kasih sekali lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.